5 tempat berhantu di Malaysia. Bila sebut sahaja berkenaan hantu, pasti ramai yang terbayang beberapa ciri hantu yang biasa anda lihat di kaca televisyen. Antaranya adalah berambut panjang, muka mengerikan, dilumur darah dan bermacam-macam lagi. Sebenarnya ada beberapa kawasan atau tempat di hantu Malaysia ini mempunyai kisah-kisah misteri yang dikaitkan dengan hantu dan masih ramai tidak tahu. Semua tempat ini disenaraikan berdasarkan kisah-kisah yang kami dapat dari orang tempatan dan kesahihannya hanya yang berkenaan sahaja yang tahu. Highland Tower. Tragedi Highland Tower merupakan tragedi runtuhan yang sangat menggemparkan satu ketika dahulu. Tragedi nahas yang meragut 48 nyawa ini bermula apabila satu daripada 3 blok kondominium di Taman Hillview, Ulu Kelang, Selangor runtuh pada 11 Disember 1993. Tragedi tersebut adalah satu-satunya tragedi bangunan runtuh yang pertama dan terburuk setelah Malaysia mencapai kemerdekaan. Highland Tower merupakan 3 blok pangsapuri 12 tingkat yang dinamakan Blok 1, Blok 2 dan Blok 3. Selepas kejadian itu, pelbagai perkara seram telah berlaku di tapak lokasi kejadian tersebut. Antaranya kelihatan kelibat makhluk tanpa kepala dan sering juga kedengaran suara wanita menangis di tengah kepekatan malam. Villa Nabila. Mengikut kisah, Villa Nabila ini sebenarnya dinamakan Christine Palace, sempena nama isteri seorang ahli perniagaan dari barat. Dikatakan sebelum membina villa tersebut, si suami berjanji untuk bagikan tanah tersebut dengan 6 orang adik-beradiknya yang berada di negara asal. Tapi bila si suami dapat tanah itu, dia mungkir janji lalu mengundang kemarahan adik-beradik yang lain. Kemudian adik-beradiknya yang berasa marah mengutuskan 2 orang sebagai wakil untuk berurusan dengan si suami tersebut. Entah apa yang berlaku, 2 orang wakil tersebut berang lalu mengugut si suami untuk membahagikan tanah tersebut kepada yang lain selepas membunuh anaknya. Si suami tetap berkeras, lalu 2 orang samsing tersebut membunuh istrinya pula. Namun si suami tetap dengan sifat tamaknya. Akhir sekali, si suami juga dibunuh. Villa tersebut dibiarkan tanpa penghuni sehingga 70 tahun lamanya. Taman Temah Mimalen, Gombak. Taman rekreasi ini terkenal pada era 80-an dan ia mula dibina pada tahun 1971. Nama Mimalen yang agak unik itu sebenarnya adalah singkatan daripada gabungan perkataan Malaysia in Miniature Land. Ia dibina di sebuah kawasan berbukit seluas 300 ekar di Ulu Gombak, tidak jauh dari Kuala Lumpur. Pembinaan Mimalen dibuat dalam beberapa fasa dan dibuka secara berperingkat. Setelah bertahun-tahun Mimalen menceriakan hidup orang ramai, sesuatu yang tidak diingini berlaku. Suatu kemalangan telah terjadi di kawasan papan luncur air gergasi Mimalen pada Januari 1993 yang menyebabkan kematian seorang warga negara Singapura berusia 27 tahun. Kemalangan itu mengejutkan orang ramai hingga memaksa pihak Mimalen menutup sementara kawasan yang terlibat, iaitu kolam renang dan papan luncur bagi dilakukan kerja-kerja penambahbaikan. Pada Mei 1994 pula, berlaku kerosakan pada dinding kolam renang yang sama berpunca daripada kejadian kecil tanah runtuh hingga menyebabkan air lumpur memasuki kolam renang tersebut. Sekali lagi kawasan tersebut ditutup kepada orang ramai. Kini lokasi Mimalen terbiar begitu saja dan ramai juga orang bercerita mengenai kisah seram di lokasi tersebut, antaranya kelibat manusia tanpa kepala dan sering kedengaran suara-suara menyeramkan di kawasan itu apabila senja menjelma. Amber Court, Genting Highland. Amber Court adalah 2 bangunan apartmen berkembar di pinggir Highland yang dikatakan berhantu dan merupakan lokasi sering berlakunya kejadian bunuh diri bagi orang yang kalah judi di Genting Highland. Amber Court juga dikatakan mempunyai sebuah bilik misteri yang berpalang, kononnya tempat menyimpan hantu kasino di Genting Highland. Terdapat pelbagai kisah seram yang diceritakan mengenai bangunan ini, antaranya penginap akan mengalami kejadian aneh seperti TV terpasang sendiri, dan penginap juga pernah menemui satu lembaga tanpa kepala sedang mendukung anak di dalam lift. Institut Saint Michel, Ipoh. Pada zaman Perang Dunia Kedua, sekolah ini telah digunakan oleh tentera Jepun sebagai ibu pejabat mereka. Pada ketika itu,
Tentera Jepun sering menggunakan sekolah ini untuk menjalankan aktiviti penyiksaan terhadap tawanan perang. Terdapat juga banyak terowong-terowong yang dibina oleh tentera Jepun untuk tujuan penyiksaan dan penyimpanan makanan. Kawasan yang paling berhantu di sekolah ini ialah gereja kecil yang terletak di sekolah ini. Kelihatan seorang mubalik Kristian berjubah hitam tanpa kepala sering duduk berdoa menghadap pintu pada waktu pagi. Kebanyakan orang yang pernah melihatnya merahsiakan perkara ini. Berikut adalah cerita-cerita seram yang kami bawakan.